Kita tengok soalan nombor 1 dulu. Soalan nombor 1 ni adalah soalan yang paling basic Kalau kamu tak dapat buat yang ni, kamu akan ada masalah dengan soalan-soalan yang seterusnya. Soalan nombor 3 sini adalah soalan proof. Okey, soalan proof. So saya try buat. Kalau saya start, saya akan skip dan saya nanti kamu tengok balik lah dekat link good notes ni. Tapi hopefully saya tak start lah ni. Okay. Cotangent to the power of 4x plus cotangent square x adalah sama dengan cosecant to the power of 4x minus cosecant square x. So yang ini kita boleh start daripada mana-mana lah. Okay, sama ada left hand side ataupun right hand side. Cumanya saya nak kena ada identities dahulu. So identities yang kita kena ingat, yang pertama adalah yang ini yang paling basic sekali, sama dengan 1. So katakan kalau saya mau start daripada left hand side, so saya kena ada identities yang ada cotangent. So cotangent adalah 1 over tangent kan? 1 over tangent. Ada tak? Ataupun 1 over cosecant. Kita bahagilah. Okay, bahagi ni dengan sin square theta. So meaning that saya akan dapat 1 tambah cotangent square theta sama dengan cosecant square theta. Macam tu. Okay. Cosecant square theta. So saya boleh mula daripada mana ni? Daripada left hand side boleh, right hand side pun boleh. Okay, so katakan saya start daripada left hand side. Okay, cotangent to the power of 4x plus cotangent square x. Okay, saya boleh factorizekan dia. Maybe saya boleh factorizekan dia. So dia akan jadi macam ni. Cotangent square x plus 1. Plus 1 So kalau saya expand, saya akan dapat balik yang belah sini lah. Okay. Saya punya internet pun slow tu sebab dia lambat apa nama ni? Lambat display kan apa yang saya tulis ni. Saya rasa masih hang lagi tu. Baik, tak apa, saya teruskan. Nanti dia refresh lah tu. So kalau kamu tak dengar suara saya, tolong bagi tahu Okay, baru muncul. So apa yang saya buat adalah saya baru factorizekan dia. Okay, saya factorize keluar cotangent square x. Kemudian saya akan gantikan cotangent square x ni, dia adalah sama dengan cosecant square x minus 1. Daripada sini Okay, cotangent square theta adalah sama dengan cosecant square theta tolak 1. So ini gantikan balik saja. Okay, so ini akan jadi cosecant square x minus 1 plus 1. Dia akan jadi macam tu. Okay. Kemudian kalau kita tengok kat sini, ini akan jadi cosecant square x minus 1 dalam kurungan. Yang ini dia akan jadi kosong lah. Okay, negatif 1 tambah 1 jadi kosong. Okay, sorry saya terkeluar tadi masalah internet. Sekarang ni semua orang boleh dengar ke? Baik, saya sambung Baik, yang ini tadi saya tak cakap ini akan jadi kosong. So dia akan jadi cosecant square x sahaja. Kemudian kita expand lah. Okay, expand. Kita akan dapat cosecant to the power of 4x minus cosecant square x. Macam di right hand side. So proven lah. Okay, so proven. Selesai situ. Okay, so itu adalah soalan nombor 3C. Baik, soalan yang seterusnya, soalan nombor 4 ada masalah.
Soalan nombor 5. Okey, Chelsea cakap soalan nombor 5. Baik. So, soalan nombor 5, dia bagi tahu cos A sama dengan sin B sama dengan tangent C sama dengan 1/2. Dan A, B, C ni adalah pada first, second and third. Okay, so ini pada first quadrant, second quadrant, third quadrant. Okay, find the value of sin A plus B plus C. Baik. Yang pertama, ini kamu buatlah dia punya graf tu. Okay, so ini adalah X, ini adalah Y. So, cos A adalah sama dengan 1/2. So, katakan dia punya angle kat sini. Okay, ini adalah A. So, cos A adalah 1/2. Maksudnya sini 1, sini 2. So, sini adalah square root 3. So, ini adalah untuk A. Baik, untuk B dia pada second quadrant. Okay, dia pada second quadrant. So, dia kat sini. Okay, ini X, ini Y. So, ini adalah B. So, sin B adalah sama dengan 1/2. So, sini 1, sini 2. Meaning that sini negatif square root 3. Negatif square root 3. Sebab apa negatif? Sebab dia berada di bahagian kiri x-axis. Kan dekat bahagian kiri ni dia adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3 and so on. Okay, sebab tu dia negatif. Baik, kemudian C pada third quadrant. Okay, so third quadrant lebih kurang kat sini. So, ini adalah X, ini adalah Y, sini adalah C. So, tangent C adalah 1/2. So, tangent adalah ini negatif 1. Ini adalah negatif 2. Meaning that sini adalah berapa tu? Sini adalah square root 5. Dia adalah negatif 1 kuasa 2 tambah negatif 2 kuasa 2 square root. Okay. So, ini adalah hypotenuse. Hypotenuse. So, ini adalah 1 tambah 4. Square root 5 lah. Betul lah tu. So, hypotenuse always positif lah. Okay. So, kita dapat macam tu. Dan ini tadi tangency. Tangency tadi sebenarnya adalah negatif 1 bahagi negatif 2. So, samalah dengan 1/2. Okay. Baik, so selesai bahagian lukis. Kemudian dia minta kita cari value of sin A plus B plus C. Okey, baik. Compound angle dia hanya melibatkan dua unknown sahaja. Okey, so di sini kita ada 3. So macam mana mau buat? Baik, macam ni cara dia adalah kita asingkan dia. Okay, kita buat A plus B sebagai satu set, kemudian plus C. Macam tu. Ataupun kamu boleh buat sin A plus B plus C. Ini buat satu set, A seorang-seorang macam tu. Okay, mana-mana lah. So, katakan saya buat sin A plus B. Kemudian kita gunalah compound angle kita tu. Compound angle ke nama tu? Yang ada addition tu. Okay, so dia akan jadi sin A plus B cos C, macam tu. Tambah cos A plus B sin C. So ini first step. Kemudian second step kita expand lagi yang ni, guna compound angle juga dengan yang ini. Okay, so dia akan jadi dalam kurungan sin A cos B plus cos A sin B. Okay, selesai yang dalam yang dekat sini ni. Okay, compound angle untuk sin ni. Kemudian darab dengan cos C. Okay, darab dengan cos C. Kemudian tambah dengan yang sebelah ni lagi. Okay, yang sebelah ni lagi. So, cos A plus B dia akan jadi cos A cos B minus sin A sin B. Okay. Kemudian ini akan jadi darab dengan sin C. So, sekarang ni kamu carilah. Okay, kamu cari sin A berapa nilai dia. Okay, sin A berapa nilai dia. So, cari dekat A ni. Sin. Sin adalah opposite over hypotenuse. So, sin A adalah square root 3/2. Okay, ni sin A. Cos B, cari dekat cos B. Ni B cos.
Cos B adalah sama dengan negatif square root 3 per 2. Tambah and so on. Okay. Kemudian kamu boleh simplifykan nanti. Okay, kamu boleh simplifykan nanti. Kemudian kamu akan dapat final answer dia. Boleh teruskan Okay, boleh teruskan. So itulah cara dia. Baik, soalan nombor 6 ada masalah? Kalau tak ada masalah, saya nak pergi kepada soalan nombor 7. Soalan nombor 6A. 6A, 7B Baik, soalan nombor 6A. Kita pergi kepada 6A dulu. Cos 20 sin 40 plus sin 20 cos 40. So ini adalah sin cos ni biasanya dia akan jadi sin nanti, sin A plus B Cumanya dekat sini kamu akan dapat negatif. Okay, so yang pertama ada dua cara lah sebenarnya. Okay, ada dua cara. Ini saya tunjuk cara yang pertama. Saya rearrange. Okay, saya rearrange. Saya nak angle yang besar berada di depan. Meaning that dia akan jadi sin 40 degree cos 20 degree plus cos 40 degree sin 20 degree. Okay, so bila buat compound angle dia akan jadi ini adalah sin cos adalah sin A plus B. So 40 tambah 20. Okay, so kalau saya patah balik dia akan jadi sin 40 cos 20 tambah dengan cos 40. Betul lah tu. Okay, so ini adalah sama dengan sin 60 degree. Okay, so sin 60 degree. So sin 60 degree ni kalau tak nak guna calculator, kita kena guna yang segitiga tu lah. Okay, segitiga tu. Okay, so kita ada 60 kat sini, 30 kat sini, sini 1, sini 2, sini square root 3. Okay, so sin 60 adalah sama dengan opposite over hypotenuse, so square root 3 per 2. Okay, so yang ni tak ada masalah. Ada satu cara je lah. Okay, ada satu cara je lah. Tak ada masalah yang ni. Saya takut yang ada masalah kalau melibatkan cos. Kalau cos dia ada negatif. So yang ni boleh buat macam ni je lah. Okay, so selesai soalan 6A. Ada lagi tak soalan lain? 6B boleh jawab. 6B tu dia melibatkan cos. 8D. Baik, yang pertama dia bagi sin theta. Okey, 8C juga. Okey, 8C dululah. Okey, 8C. Sin theta adalah sama dengan 1/4. Theta ni berada di antara 90 dan 180. Meaning that dia adalah berada pada second quadrant. Okey, so ini adalah di antara 90 dan 180. So sin ini bersebelahan over hypotenuse. So ini dia akan jadi berapa tu? Okay, 4 square sama dengan 1 square plus x square. So 16 tolak 1 adalah 15. Okay, so ini adalah negative square root 15. Okay, so 4 square 1 square. Okay, betul. Kemudian 8C dia minta kita cari cos theta over 2. Baik. So kalau 8C ni dia minta cos theta over 2, kita kena cari dia punya formula. Okay, dia punya identities. Cos theta adalah sama dengan 2 cos square theta over 2 minus 1. Ada identities ni kan? Nanti kamu check. Okay, dekat half angle formula. So sekarang ni kita nak cari cos theta over 2. Okay, so saya akan gunakan saya punya identities yang ini dan saya akan rearrange. Okay. Kenapa kena rearrange? Sebab kita ada cos
theta. Okay, kita nak cari theta over 2. Cos theta kita ada sebab kita ada theta kat sini. Tapi theta over 2 tak ada kat sini. Kita tak boleh simply bahagi 2 aja. So, kita kena guna dia punya identities kat sini. Yang pertama kita pindah-pindahkan. So, cos theta minus 1 sama dengan 2 cos square theta over 2. Kemudian cos theta minus 1 over 2 sama dengan cos square theta over 2. So, meaning that kita akan dapat, square pindahkan lagi. Maksudnya kita akan dapat cos theta adalah sama dengan cos theta minus 1 over 2 punca kuasa 2. Macam tu. So, cos theta over 2. Sekejap. Ada, mana hilang saya punya theta over 2. Okay, ni theta over 2. Okay, so kita akan dapat macam ni lah. So, cos theta over 2 adalah sama dengan cos theta. Cos theta adalah sama dengan apa? Cos theta adalah sama dengan negatif square root 15 minus 1. Sekejap. Cos theta. Okay, over 4. Okay. Saya lupa. Cos negatif square root 15 over 4. Ini plus 1. So, saya silap pindah ni. Plus 1. Okay, so plus 1. Okay, plus 1 sini. Over 2. Okay, over 2. So, kamu tekan kalkulator. Okay, kalau saya tekan kalkulator kat sini. Negatif square root 15 bahagi 4. Tambah 1 bahagi 2 punca kuasa semua sekali. Saya akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 0.1260. Okay, so itu adalah dia punya jawapan. Mana chapter 7? Soalan 8C. Berapa dia punya jawapan? Oh, dia bagi betul lah 0.126. Okay, so itu selesai untuk soalan 8C. Kemudian tadi ada 8D. Okay, soalan nombor 8D. So, dia minta sin theta over 2 pula. Ini half angle juga. So, kenalah cari dia punya identities. So, kalau saya tengok kat sini, kita boleh guna identities cos theta sama dengan 1 minus 2 sin square theta over 2. So, dekat sini ada sin theta over 2. Okay, tak keluar lagi dekat ni. Dekat paparan kamu mungkin tak keluar lagi. So, kat sini ada sin theta over 2, half angle. Kat sini ada cos theta. So, cos theta kita ada dia punya angle. Kita ada dia punya bacaan kat sini. Okay, kat atas ni, kat segitiga kita ni ada bacaan. So, kita pindah-pindahkan je lah. Okay, pindah-pindahkan dia. So, yang pertama kita akan dapat 2 sin square theta over 2 sama dengan 1 minus cos theta. Okay, so yang ini saya bawa pergi belah sana. Yang ini saya bawa pergi belah sini. So, dapat macam tu. Yang kedua, yang seterusnya bahagi. Okay, so sin square theta over 2 sama dengan 1 minus cos theta bahagi 2. Okay, so sin theta over 2 ini adalah sama dengan square root of 1 minus cos theta over 2. So, itu identities dia. So, kita akan dapat sin theta over 2 adalah sama dengan square root of 1 minus cos theta. 1 minus cos theta tadi adalah sama dengan apa? Cos theta. Sama juga. Ini negatif square root of 15 over 4 cos theta. Cos theta. Betul lah. Kemudian bahagi dengan 2. So, kita tekan kalkulator. Square root 15 bahagi 4. Square root 15 bahagi 4 tambah 1.
bahagi 2 punca kuasa answer. So kita akan dapat 0.992. 0.992. So kalau tengok jawapan dia, kita akan dapat jawapan apa? Betul lah, 0.992. Okay, so itu adalah cara untuk cari soalan nombor 8D. Dia guna half angle. So bila berkenaan dengan half angle, kamu kena cari dia punya identities dahulu. Okay, cari identities yang betul lah. Okay, kemudian kita pindah-pindahkan, dapatlah cari jawapan dia. Baik, nanti saya akan sharekan link untuk GoodNotes Chapter 7 ni. Kemudian saya ada soalan 7B lagi yang saya akan buat nanti. Baik, untuk next soalan. Okay, next soalan saya nak kamu buat soalan nombor 10. Okay, soalan nombor 10. Okay, soalan nombor 10. 11, 13. Okay. Sebab sepatutnya minggu ni kita dah kena habis chapter 7 tapi tak apalah. Minggu depan kita baru habiskan. Kemudian 10, 11, 13, 14. Okay, kemudian 16, 17. Okay, so ini try buat dulu. Selepas kamu tengok video yang saya akan sharekan link dia sekejap lagi nanti. Okay, nanti saya akan sharekan part 3 punya ataupun part 4. Okay, yang last punya lah untuk chapter 7. Baik, so ada apa-apa soalan tak nak tanya sebelum saya tamatkan Google Meet pada hari ini? Baik, kalau tak ada soalan, kita tamatkan sesi Google Meet kita untuk hari ini. Dan kita akan jumpa pada hari Isnin nanti. Baik, so petang ni saya nak kamu ni lah tengok video dan try jawab soalan tutor tu. Okay, kita akan bincang pada hari Isnin nanti. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Thank you guys.